Hari ni kita akan tengok macam mana cara untuk kita tolak pecahan. Okey. Cikgu akan ajar macam mana cara untuk tolak pecahan. Pecahan ni ibarat dia satu pie ataupun satu pizza. Pizza ni ada 4 bahagian. Okey, pizza ni ada 4 bahagian. Okey, 4 bahagian ni adalah 4/4. Okey, 4/4. Bila dia minta contoh dia minta tolak dengan 2/4. So kita akan keluarkan 2 bahagian daripada 4 bahagian keseluruhan. So macam mana? So kita akan keluarkan 2 bahagian. 1, 2. Kita akan keluarkan 2 bahagian ni. Okey, bila kita keluarkan 2 bahagian ini, iaitu di sini, kita keluarkan, jadi jawapannya akan jadi 2. Okey, 4 tolak 2. Kita dah keluarkan 2, ditinggal 2. 1, 2. Okey, penyebut dia bawah ni kita nak letak apa? Boleh ke kita letak kosong? Boleh kita letak macam ni? Jawapannya tidak boleh. Ni salah ya. Salah. Kita tak boleh letak bawah dia kosong. Kita tak boleh tolak terus 4 tolak 4 kosong. Tak boleh. Okey. Apa yang kita perlu buat adalah kekalkan penyebut dia dengan 4. 4 tolak 2, 2. 4 kita kekalkan 4. Okay, kalau tolak nombor penyebut dia adalah nombor yang sama. Penyebut ni adalah ini ya. Ini penyebut. Yang atas adalah pengangka. Atas adalah pengangka, bawah adalah penyebut. Bila kita tolak ataupun tambah dengan penyebut yang sama, kita boleh terus tolak ataupun tambah dengan kekalkan nombor penyebut tu. Okey, 4 tolak 2, 2. 4, kita kekalkan 4. Okey. So, ini jawapan dia. Okey, sekarang kita akan cuba jawab soalan tolak pecahan. Tapi kat sini, kita kena tolak pecahan 3 nombor. Okey, ada 3 pecahan kat sini. Pecahan bercampur, pecahan wajar dan pecahan bercampur. Okey. Okey. Langkah yang pertama, apa kamu perlu buat? Okey, langkah yang pertama kamu perlu tengok penyebut. Penyebut dia semua berbeza. Okey, penyebut yang berbeza. Apa perlu kita buat? Kat sini penyebut dia semua beza. Okey. Bila kita nak tolak, kamu ingat balik syarat untuk kita tolak ataupun tambah nombor pecahan, kita perlu samakan penyebut. Okey, sekarang kita tengok penyebut dia. 8, 2, 3. Betul? 8, 2, 3. 8, 2, 3. Okey. 8, 2, 3. Okey, sekarang cuba kita baca sifir 8. 8, 28, 16, 24, 24, 48, 32. Okey, biarkan dulu. Tak perlu untuk kita tulis panjang-panjang. Sebab kita akan cari yang sama. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, kita dah jumpa yang sama.
Okay, sifir 3. Adakah sifir 3 pun ada 16? Okay, kita try. 1, 3, 3, 2, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 12, 5, 3, 15, 6, 3, 18, 7, 3, 21, 8, 3, 24, 9, 3, 27. Okay. Tapi sifir 3 tiada nombor 16, tapi dia ada 24. Yang mana lagi kita boleh adjust? Sifir 2, 16, 18, 20, 22, 24. Okey, sekarang kita dah dapat nombor yang sama, 24. Betul? 24. Dalam sifir 8 ada 24, dalam sifir 2 ada 24, dalam sifir 3 ada 24. Okey. Sebab kita nak cari penyebut yang sama, kita nak tukar yang bawah ni jadi semua penyebut yang sama, iaitu berapa? 24. Kita kena cari semua yang sama. Okey, kamu kaedah dia, kamu buat begini. Dalam sifir 8 ada, kamu tengok dalam sifir 8, 2 dan 3. Kamu tengok nilai yang sama. Okey. Sudah siap begitu, kita balik kepada sini. 4, 8, 7 tadi. Okey, kita tulis balik. 4, 8. Darab dengan berapa nak dapat 24? 8 kena darab dengan 1, 2, 3. Maksudnya 8 darab 3 dapat 24. 1, 2, 3. Okay. 3 kali 8, 24. Okay, 3 kali 8, 24. So, bila kita penyebutnya kita darab dengan 3, pengangka juga kita perlu darab dengan 3. Dia seiring sejalan. Bila bawah kita dah darab dengan 3, atas pun kita darab dengan nombor yang sama. 7 darab 3. Okey. Settle satu nombor, tolak. Okey. 1/2. Okey, 1/2. Okey, dalam sifir 2 kita dapat nombor yang sama tadi adalah 24. 1 kali 2, 2. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maknanya 12 kali 2 sama dengan 24. Okey, 12 kali 2 sama dengan 24. So, kita letak 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Kamu kena baca sifir lah, tengoklah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maknanya 12 kali 2 sama dengan 24. 2 kali 12 sama dengan 24. Bila bawah kita dah darab dengan 12, atas pun kita darab dengan nombor yang sama. Okey, settle. Okey. Ada satu lagi nombor. Okey, kita tolak. 2/3. Adakah ini sama? Tak sama. Okey. Kita kena tengok dalam sifir 3. Jadi kita dah dapat nombor yang perlu kita cari adalah 24. Dalam sifir 3, apa darab apa sama dengan 24? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya 8 darab 3 sama dengan 24. 8 darab 3 sama dengan 24. 8 darab 3. 3 kat sini. 8 darab 3. 3 darab 8 sama dengan 8 darab 3. Sama ya. Jangan kamu keliru. Okey. Kalau bawah kita dah darab dengan 8, atas pun kita buat benda yang sama. Okey.
sekarang kita dah dapat macam ni. Apa yang kita perlu buat? Okey, kita kira dulu. 7 darab 3, 21. 8 darab 3, 24. Tolak dengan berapa? 1 darab 12, 12. 2 darab 12, 24. Tolak. Okey, letak 2. 8 darab 3, 8 3. 24. 8 darab 2, 16. Okey, boleh. Okey, sekarang kita kamu nampak tak? Ini nombor apa? Pecahan bercampur. Ini pecahan wajar. Pecahan bercampur. Okey. Sekarang kita samakan kawan dengan kawan. Kawan boleh tolak dengan kawan. Okey. Kita tolakkan dulu kawan dengan kawan. Okey, nampak ni? Sini pecahan bercampur dengan bercampur. So, kita tolakkan pecahan bercampur dengan pecahan bercampur. 4, 21, 24 tolak 2, 16 per 24. Tolak dengan 12 per 24. Okay, 4 tolak 2, 21 tolak 16. 5 per 24. Okay, sini kita dah settle. Tolak dengan 12 per 24. Okey, sampai di sini 5 per 24 tolak 12 per 24. Okey, penyebut dia sama, tetapi kamu tengok pengangka dia. Okey, pengangka dia 5 tolak 12 boleh? 5 tolak 12 boleh? Tak boleh. Okey, macam mana kita nak buat? Okey. 1 sama dengan 5 per 5. Betul tak betul? Betul. 5 per 5 sama dengan 1. 2 per 2 sama dengan 1. 4 per 4 sama dengan 1. 12 per 12 sama dengan 1. Apa-apa sahaja nombor, pengangka dia dan penyebut dia adalah sama, bermakna itu adalah 1. Okey. Sekarang macam mana kita nak tukarkan ini menjadi 1? Okey, kat sini nampak tak? Kat sini ada 2. Kat sini ada 2 So, bila kita nak jadikan pengangka ni banyak, macam mana? Sebab sini tak boleh tolak. 5 tak boleh tolak dengan 12. Okey, so kita kena tambahkan pengangka. Kalau kita tolak biasa, kita kena pinjam. Okey, sama juga dengan ni. Kita tukarkan dia kepada pecahan begini. Okey, 2. Kita turunkan. Sekarang kita nak pakai 1 saja. Dia punya penyebut adalah 24. Okay, kita turunkan 1. Sebab 2 kita nak pakai 1 saja. 2 tolak 1 1. Masih ada baki 1 kat sini. Okay. Sekarang apa kita nak tulis untuk yang ini, bagi pecahan ni? Maknanya 24 per 24 sama dengan 1. 24 per 24 sama dengan 1. Tengok penyebut dia adalah 24. So 24 per 24 sama dengan 1. Bila kita turunkan 1, bila kita turunkan nilai dia jadi 1, kita tukar dalam bentuk begini. Okey, 5 tambah 24 per 24.
tolak 12 per 24. Okey, begini ya. Sekarang cuba kita tambahkan dulu 1. 5 tambah 24. Apa? 5 tambah 24. 29. Okey, sekarang tolak dengan 12 per 24. Okey, sekarang kamu tengok di sini. Boleh tak kita tolak? Boleh. Okey, sekarang kita boleh tolak sebab 29 boleh tolak dengan 12. Tulis balik 1. Okey, 1. Sebab apa? Sebab kat sini tak ada kawan dia. Okey, tak ada nombor bulat dekat sini. Tak ada nombor bulat. Turunkan 1. 29 tolak 12. Jawapan dia 17. Okey. Yang bawah ni penyebut kita sama. Masih sama. Okey, 1/17 per 24. So, inilah jawapan dia. Okey, 1/17 per 24. Okey, sekarang cikgu nak ajar masih dalam tolak pecahan 3 nombor. Okey, sekarang nombor dia adalah nombor bulat. Satu nombor bulat, satu pecahan bercampur dan satu pecahan wajar. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kamu kena ingat step pertama kamu perlu tengok penyebut. Penyebut dia sama ke tak sama? Okey, jawapan dia adalah tak sama. Kalau tak sama, apa kita perlu buat? Kita kena samakan penyebut. Okey, kalau penyebut dia sama, kita tak ada masalah lah. Kita boleh terus tolak. Kalau penyebut dia tak sama, kita perlu samakan dulu. Macam mana cara kita untuk samakan dia? Okey. Kamu tulis 6 dengan 9. Maknanya kita akan tengok dalam sifir 6 dan sifir 9. Okey. Okey, cuba kita baca sama-sama 6 dengan 9. Tu 6, 6, 2, 6, 12. 3, 18, 4, 24, 5, 6, 30. 6, 6, 36, 7, 42. Okey, tengok dulu dalam sifir 9. 1, 9, 9, 2, 9. Okey, sekarang kat sini cikgu dah buat sifir 6 dan sifir 9. Okey, sekarang kita nak samakan penyebut. Kita kena tengok dalam sifir 6 dan sifir 9 apa nombor yang sama. Okey, kita tengok nombor yang sama. 54. Betul tak? 54. Okey, 6 darab berapa sama dengan 54? 9 darab 6 sama dengan 54. Okey. Sifir 9. Apa darab 9 sama dengan 54? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6 darab 9 sama dengan 54. Okey, sekarang kita dah dapat penyebut yang sama. Okey, kita dah dapat penyebut yang sama. 10 tolak. Ini 6, 9 ya. Kalau bawah dah darab dengan 9, atas pun kena darab dengan 9. Okey, tulis satu lagi. Darab dengan apa? 6. Ni 6 ya. Atas pun kena darab dengan 6. Okey, kita selesaikan dulu.
5 darab 9, 45. 6, 9, 54. Tolak 8, 48. Okey. Sekarang kamu masih ingat lagi tak kalau dekat sini ada nombor bulat? Okey. Sekarang kamu tengok ni. Penyebut dia sudah sama. Okey. Bermakna kalau 54 per 54 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Penyebut dia 54. Okay, 54 per 54 sama dengan 1. Okay, sekarang kita nak tukarkan dia ni. Ada pengangka dan penyebut. Macam mana kita nak tukarkan dia? Mesti ada pengangka dan penyebut. Macam mana? So, kita tukarkan beginilah. 54 per 54 sama dengan 1. Kalau 10, kita tolak dengan 1, jadi 9. So, bila kita dah tolak dia dengan 1, maknanya kita dah boleh masukkan 54 per 54. Tolak dengan berapa? Tolak dengan 8. 45 per 54. Tolak dengan 48 per 54. Okey, sekarang kita tolak 1 per 1. Kawan dengan kawan. 9 tolak 8, 1. 54 tolak 45. 54 tolak 45 berapa? 54 tolak 45. Okey, 54 tolak 45. 9. Okey, 9 ya, kita dah tolakkan ni. Sebab dia kawan yang sama. Okey, sekarang kita apa lagi yang kita belum tolak? Ini, this one kita belum tolak. So, kita tolakkan dia. 48 per 54. Okey, boleh ke 9 tolak 48? 9 tolak 48 boleh ke? Tak boleh. Okey, kalau nombor biasa kita boleh pinjam. Kalau pecahan kita perlu tukarkan. Okey, 1 ni. Nampak tak? 1 ni nombor bulat. Okey, kalau kita nak tukarkan nombor bulat ni kepada pecahan, akan jadi berapa? Kamu tengok penyebut dia 54. Kalau kita nak tukarkan dia jadi bentuk pecahan, bermakna 1 sama dengan 54 per 54. Nampak ni? Kita perlu tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Okey, kalau 1 kita tukarkan kepada bentuk pecahan, 1 tolak 1, kosong lah. So, sini dah tak adalah nombor bulat. Okey, 9 tambah 54 per 54. Sebab tadi kita dah tukarkan 1 ni dengan 54 per 54. Tolak dengan 48 per 54. Okey, 9 tambah 54. Okey, kita boleh terus tambahkan 9 tambah 54, 63 per 54. Tolak 48 per 54. Okey, kita tolakkan 63 tolak 48. Tolak macam biasa. Sebab apa? Sebab nombor penyebut dia sudah sama. Okey, kita boleh terus tolak. 15 per penyebut yang sama, kita kena tulis semula. 15 per 54.
Okey, 15/54. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan. Okey. Tetapi kamu tengok jawapan kita. Jawapan kita adalah dalam bentuk yang masih besar. Okey, sesetengah soalan dia akan minta berikan jawapan kamu dalam bentuk yang termudah. Okey. Macam mana kita nak buat kalau kita dapat jawapan yang sebegini? Besar. Okey, dia nak dalam bentuk termudah. Okey. Kita akan tukarkan dia dalam bentuk termudah. Maknanya kamu kena tengok dalam CV berapa, apa darab apa sama dengan 15. Apa darab apa sama dengan 54. Tetapi syaratnya apa darab apa ni mesti yang sama. Yang sama. Satu yang sama. Contoh, dalam CV 2 ada tak 15? Tak ada. Okay, so kita tak boleh letak 2 lah. Sebab bila satu tak boleh didarab dengan yang itu, so dua-dua kita tak boleh lah. Okay, dalam CV 3 boleh tak? Ada tak? Ada. Dalam CV 3 ada kan? 5 darab 3 15. Okay, kita tengok 3 boleh tak? Ada tak dalam CV 3 54? Okay, kita tak hafal CV sampai, sebab akhir 10 kali 3 30 je kan. So macam mana kita nak tahu yang sini berapa? So 54 bahagi 3. So 3 5 tolak 3 2 turunkan 4 8 3 24. So 18 darab 3 sama dengan 54. So ni maknanya kita boleh apa? Dalam CV 3. Tapi kita tak boleh tulis darab kat sini bahagi. Okey, 15 bahagi 3. 15. Masih ingat tahun 3 dengan tahun 2 kita dah belajar. Terbalikkan darab. Dia akan jadi bahagi. 15 bahagi 3 sama dengan 5. 15 bahagi 3 sama dengan 18. Okey, kamu tengok. Adakah ini dalam bentuk termudah? Boleh bahagikan lagi tak? Okey, tak boleh sebab dalam CV 5 tak ada 18. Betul? Ada lagi boleh darab dengan 5? Tak boleh selain CV 5. Okey, so ini adalah jawapan termudah. 5/18 adalah jawapan dia.